Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Perlis United menentang PDRM FC, yang mana Perlis berjaya mencipta kejutan dengan kemenangan 2-0 mengejutkan pasukan Liga Premier dalam saingan Piala FA dan menjadikan Perlis adalah pasukan pertama dalam Piala FA season ini yang berjaya untuk melayakkan diri ke pusingan seterusnya. Tahniah untuk Perlis United. Tahniah, semalam anda menunjukkan satu corak permainan yang bagus. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan pasukan Perlis dahulu. Apakah kekuatan yang menyebabkan mereka menang pada perlawanan ni? Ataupun apa perkara yang boleh saya puji untuk pasukan Perlis United pada perlawanan ni? Yang pertama yang boleh saya puji adalah tentang defense department pasukan Perlis United. Yang mana untuk defense ataupun pertahanan pasukan Perlis United pada perlawanan ni, mereka bermain dengan sangat-sangat cemerlang. Mereka berjaya untuk man marking dan juga melakukan pressing ke atas pemain-pemain PDRM yang pegang bola untuk memastikan yang pemain-pemain PDRM tak boleh nak melakukan crossing ataupun hantaran lintang ke dalam kotak penalti. Dan yang paling penting, mereka berjaya untuk tutup passing lane pasukan PDRM, bermaksud mereka tutup ruang untuk PDRM melakukan passing disebabkan pemain PDRM terlalu statik. Jadi mudah untuk pemain-pemain Perlis di bahagian pertahanan dan juga midfield tutup ruang supaya pemain PDRM tak ada banyak choice untuk melakukan passing. Dan mereka juga agak compact di bahagian pertahanan. Mereka berjaya menutup ruang untuk pasukan PDRM tidak masuk ke dalam kotak penalti. Dan yang paling penting, mereka daripada segi man marking, mereka berjaya marking pemain-pemain PDRM dengan sangat baik. Dan mereka berjaya untuk bermain dengan low block, iaitu mereka bermain dengan pertahanan yang agak rendah untuk memastikan yang mereka boleh lagi compact dan memastikan yang defense mereka lebih berdisiplin untuk tidak ditembusi oleh bahagian sayap ataupun bahagian serangan pasukan PDRM. Memang defense department pasukan Perlis malam mantap. Dan yang kedua adalah goalkeeper pasukan PDRM, iaitu Fazrin, yang mana beliau juga beraksi cemerlang pada perlawanan ni, sangat-sangat cemerlang, sangat-sangat marvelous, berjaya menidakkan satu sepakan penalti daripada Mirbek dan berjaya bermain dengan sangat bagus. Secara overall game, memang Fazrin bermain dengan sangat bagus, komunikasi dengan defending bagus, dan beliau juga menunjukkan satu performan yang bagus sebagai seorang goalkeeper. Itu perkara kedua yang boleh saya puji untuk pasukan Perlis United. Perkara ketiga yang boleh saya puji untuk pasukan Perlis United adalah di attacking force, bahagian serangan, yang mana daripada first half dan juga second half, pasukan ataupun bahagian serangan pasukan Perlis United ni pandai untuk memanfaatkan dan pandai untuk melakukan pressing ke bahagian pertahanan dan juga melakukan pressing di kawasan PDRM sendiri. Yang mana PDRM cuba nak build up daripada bawah menggunakan kapten mereka, iaitu Alexander Alphonsah, tapi benda tu berjaya dibaca oleh attacking force pasukan attacking force pasukan Perlis United, yang mana mereka cepat untuk melakukan pressing dan cepat untuk melakukan pressing ke arah bola ketika PDRM cuba nak build up. Dan beberapa kali pressing tersebut berjaya dan Perlis United berjaya untuk cipta ruang dan juga cipta peluang untuk melakukan percubaan ke arah gawang PDRM. Tetapi sayang sikit lah finishing pasukan Perlis United di bahagian serangan agak kurang waktu berjaya rampas bola di kawasan PDRM tu. Kalau tak, mungkin semalam Perlis United boleh menang lebih daripada 3 ataupun 4-0 lah bagi saya pada perlawanan semalam. Dan yang kedua, tentang attacking force pasukan Perlis ni, apa yang saya suka adalah Perlis bermain dengan long ball dan mereka hanya meletakkan seorang striker, iaitu Saddam, di bahagian hadapan. Tetapi yang menariknya, long ball yang dilakukan oleh Perlis ni adalah disebabkan high line ataupun defensive line pasukan PDRM yang tinggi. Jadi bila mereka supply bola ataupun bermain dengan long ball untuk mencari Saddam berjaya untuk melepasi perangkap offside tersebut. Sebab apa? Sebab defensive line pasukan PDRM dah tinggi. Jadi nak counter pasukan yang bermain dengan defensive line yang tinggi adalah bermain dengan long ball. Dan apabila Perlis bermain dengan long ball, Perlis ada seorang player striker yang bernama Saddam, yang mana Saddam ni adalah seorang striker yang berkualiti, yang mana beliau boleh beat 2-3 orang player, beliau boleh dapatkan bola, boleh bawa bola pergi depan dan melakukan percubaan. Jadi disebabkan itulah saya kata long ball pasukan Perlis ni menjadi, dan disebabkan ada Saddam ni juga, bahagian attacking pasukan Perlis yang melakukan long ball, jadi melakukan long ball tadi berhasil sebab Saddam ni mempunyai kualiti daripada segi dribbling, ball control. Cuma
finishing je Saddam kurang. Kalau finishing tu Saddam ada, dia lebih tenang untuk melakukan keputusan, melakukan percubaan. Saya rasa Saddam boleh jadi striker yang berbahaya dan mungkin boleh menarik peminat-peminat ataupun pasukan Liga Super. Sebab kualiti yang ada pada Saddam ni memang seorang striker boleh dikatakan jarang ada untuk seorang striker di Malaysia. Ball control, dribbling, speed, cuma finishing. Perbaiki finishing, Saddam akan jadi one of the best striker yang ada dalam Liga M3 dan untuk pasukan Perlis United. Itu untuk pasukan Perlis United yang boleh saya komen lah pada perlawanan semalam. Untuk kelemahan pasukan Perlis United, ada beberapa kelemahan yang mana bahagian tengah mereka tak beberapa hidup. Mereka perlu memastikan yang selepas ini bahagian tengah mereka lebih function, lebih efektif, terutamanya daripada segi link up play dengan bahagian hadapan. Mereka perlu cepat untuk memberi support kepada bahagian hadapan sekiranya bermain dengan long ball. Mereka tidak boleh terlalu membiarkan Saddam berkeseorangan. Jadi bahagian tengah perlu lebih cepat naik dan begitu juga dengan winger untuk memastikan yang Saddam ada option untuk passing juga ataupun Saddam ada option untuk melakukan ataupun create chances kepada ataupun create space kepada pemain-pemain lain. Jadi bahagian midfield perlu lebih efektif untuk membantu Saddam di bahagian hadapan lah dan juga begitu dengan winger. Dan yang kedua tentang pertahanan. Pertahanan perlu lebih fokus sebab semalam PDRM bermain dengan hantar bola di belakang pertahanan. Mereka perlu lebih fokus tentang larian-larian yang dibuat di belakang pertahanan yang dilakukan oleh pemain-pemain seperti WAI dan sebagainya daripada PDRM. Mereka perlu memastikan yang mereka tidak membiarkan hantaran-hantaran tersebut berlaku lagi dan mereka perlu lebih cakna dengan winger yang buat larian di belakang pertahanan dan mereka perlu lebih fokus lah kan. Jadi untuk bahasan pertahanan Perlis United, itu untuk Perlis United. Secara overall mereka bermain dengan direct football, simple football, counter attack, long ball dan mereka berjaya. Defense department disiplin, keeper padu, habis menang. Macam tu je Perlis boleh menang lawan dengan PDRM. Kita masuk kepada ulasan pasukan PDRM FC pula. Okey, untuk pasukan PDRM FC pada perlawanan ni boleh saya katakan mereka bermain daripada segi kelemahan. Saya serta kelemahan. Kelemahan pertama adalah tentang defensive line mereka yang agak tinggi dan kurang communication. Yang mana mereka bermain dengan defensive line yang agak tinggi, maka Perlis yang bermain dengan long ball senang untuk counter mereka punya defensive line tu. Contohnya gol kedua, iaitu gol minit-minit akhir, pasukan PDRM dah all out attack, tiba-tiba kena counter, kawan tu bagi bola, Faizal Kadir bagi bola rembatan padu, terus masuk gol. Jadi kelemahan di bahagian pertahanan perlu lagi ditingkatkan, yang mana mereka perlu memastikan defensive line tidak menjadi masalah kepada mereka. Sekiranya di counter, mereka perlu cepat untuk cover mereka punya space dan bermain dengan low block balik sekiranya di counter. Jadi komunikasi itu penting lah. Yang tu yang pertama. Gol pertama tak boleh nak salahkan siapa sebab memang gol tu gol free kick lawa. So boleh dikatakan dua-dua gol pasukan Perlis memang bombastik lah kan. Tapi kelemahan pertama tentang defensive line tu lah. Yang kedua, boleh saya katakan kelemahan PDRM daripada segi statik, terlalu statik. Yang mana pemain-pemain PDRM tak banyak bergerak. Ada seorang dua player sahaja yang bergerak. Jadi tak banyak option untuk pemain PDRM melakukan passing. Jadi tak banyak pilihan nak melakukan passing. Pemain-pemain off ball movement perlu lagi banyak untuk pasukan PDRM untuk memastikan yang bahagian tengah dan juga bahagian winger mereka ada lebih banyak option untuk passing. Yang tu benda yang boleh diperbaiki lah. Dan yang ketiga boleh perbaiki antara link up dengan bahagian striker, iaitu Mirbad. Yang mana Mirbad semalam nampak sangat terlalu isolate, tak ada link up play dengan baik di bahagian tengah ataupun winger. Lepas tu corak permainan PDRM pun terlalu sama, attack di bahagian sayap, bahagian winger. Lepas tu banyak buat mistake, banyak passing yang tidak menjadi dan sebagainya. Benda tu perlu diperbaiki. Perlu juga perbaiki banyak lagi corak ataupun kepelbagaian untuk menyerang. Jangan hanya berpaksikan kepada winger yang laju, lepas tu crossing cari Mirbad. Boleh juga untuk cipta gerakan di bahagian tengah. Sebab apa? Sebab pemain-pemain PDRM ada kualiti seperti Azri Reza dan sebagainya. Mereka perlu bermain untuk kompos lagi di bahagian tengah, kompos and compact. Dan untuk winger mereka perlu lebih berani untuk beat situasi one on one, lebih berani untuk buat penetration run, lebih berani untuk bully bahagian pertahanan dan memastikan yang crossing yang dilakukan juga tepat untuk mencari kepala Mirbad ataupun mencari Mirbad di dalam kawasan kotak penalti. Itu benda yang boleh diimprove untuk pasukan PDRM. Untuk benda yang boleh saya puji tentang PDRM, ada beberapa kali percubaan ataupun serangan yang mereka lakukan
banyak passing yang mereka lakukan adalah marvelous, yang mana mereka meletakkan bola di belakang pertahanan, winger boleh lari. Contohnya macam satu gerakan yang dilakukan berjaya mendapatkan penalti, tetapi sayanglah penalti tersebut gagal dimanfaatkan oleh Mirbet. Tetapi hantaran yang ada kepada Azri, Reza dan sebagainya tu memang menunjukkan yang PDRM ada satu kualiti yang bagus untuk bahagian ketika mereka melakukan hantaran-hantaran di belakang pertahanan. Benda tu memang bagus. Lepas tu mereka juga perlu menggunakan manfaat daripada kapten mereka Alexander, yang mana Alexander Alphonsah ni memang seorang player yang boleh involve dengan build up. So perlu bagi dia ruang ataupun ubah posisi dia main midfield. Saya nampak kalau dia main midfield nampak lagi cemerlang, and dia main centre back okey, tetapi dia perlukan dia nak bergerak bebas, lebih senang untuk dia diletakkan sebagai midfield. Kalau letak dia main centre back, dia nak bergerak bebas, nanti susah pula dia nak cover space, senang kena counter sebab defensive line agak tinggi. Jadi secara overallnya memang Police United in term of defending mereka bagus, in term of orang kata apa, convert the chances mereka bagus. Berbanding pasukan PDRM ada chances tetapi gagal skor pada bulan semalam. Jadi pasukan yang skor, pasukan itulah yang menang. Okey, seperti PDRM. Seperti Police United. Assalamualaikum.